Pinjaman kita akan bantu untuk bayar baki pembelian hartanah tersebut. Kan, membentuk RM300,000. Tapi dalam nak membeli rumah ni tuan-tuan puan, kena faham apakah perkara-perkara lain yang terlibat dalam satu urusan pembelian hartanah. So dengan itu tuan-tuan puan, saksikan video ini. Saya akan terangkan dengan baik bagaimana anda nak memahami apakah tajuk-tajuk kos yang terlibat dalam membeli satu-satu hartanah. Nak beli hartanah ni contohnya kita kena fahamkan kos-kos yang terlibat ni akan dibezakan daripada cara pembelian hartanah. Ada 3 cara untuk membeli hartanah. Yang pertama, apa yang dinamakan sebagai dengan cara kita beli daripada developer ataupun kita sebutkan sebagai pembelian hartanah rumah baru. Projek baru lah ni kan. So kita beli dengan developer. Kosnya berbeza-beza. Ada dalam keadaan yang developer tanggung kan. Tuan-tuan puan biasa tak kita pergi bawa kereta tepi highway, nampak satu billboard kan. Okey, hartanah freehold untuk dijual. Free spa contohlah kan. Okey, free spa tu tuan-tuan puan, dia bukan maksud yang spa terapi tu yang berapa sesi terapi Al-Fatih apa semua tu, bukan tu. Spa ni maksudnya apa? Iaitu sales and purchase agreement. Dulu saya macam tu lah Yelah, dulu kita pun sama-sama tak tahu juga. Duk bawa-bawa kereta tu tengok free spa duk ulang daripada tadi kan. Spa apa ni kan? Berapa sesi dia bagi? Dulu kan. Okay. So bila kita dah belajar, kita dah mahir, lain lah kan. So dekat sini dia berbeza-beza. Bergantung kepada offer yang diberikan oleh developer tersebut. Yang kedua tuan-tuan puan, iaitu daripada pasaran subsale atau setengah pandangan pasaran sekunder, iaitu kita beli daripada pemilik sedia ada. So jenis pembelian hartanah yang ketiga iaitu pembelian secara hartanah lelong. So tiga-tiga ni tuan-tuan puan, dia punya tajuk kos tu lebih kurang sama, cumanya cara kos tu dikira berbeza-beza. So saya tak naklah letakkan satu video yang terlalu panjang untuk tuan-tuan puan faham. Okey, dalam video ni fokus kita apa? Kita nak fahamkan tajuk-tajuk dulu. Biasanya apa kos terlibat bila kita nak membeli satu-satu hartanah. Okey. Baik, dia macam ni tuan-tuan puan. Kos kepada pembeli contoh, saya nak beli satu rumah yang bernilai RM300,000 sebagai contoh. So apakah tajuk-tajuk kos yang terlibat? Okey, membeli tu satu perkara iaitu harga belian. So kos-kos tajuknya kita nak belajar iaitu yang pertama, kita kena ready duit 10% deposit. Kenapa sir kena ready 10% deposit? Yelah, kebanyakan daripada kita, loan pinjaman kita, financing kita lulus sebanyak 90% sahaja. Okay, kita tolak tepi lah ada dalam keadaan yang dapat first home scheme, 100% financing apa semua tu kan. Tapi common yang kebanyakan daripada kita dapat financing sebanyak 90%. Jadi kita kena ready that 10%. 10% ni akan membentuk dalam kita punya harga belian. Okay, 90% bank cover dalam loan, 10% iaitu kita kena ready. Itu kos kita yang pertama. Yang kedua tuan-tuan puan, iaitu legal fee untuk jual beli. Kita kena lantik seorang peguam. Tujuan peguam tu untuk apa? Untuk dia menyediakan perjanjian jual beli. So dia ada professional fee yang kita kena bayar. So professional fee ni dinamakan sebagai legal fee penyediaan sales and purchase agreement, perjanjian jual beli. Yang kedua tuan-tuan puan, iaitu disbursement yang dikenakan oleh lawyer tersebut. Disbursement ni maksudnya apa? Kos-kos lain lah kan. Kos-kos printing, faksimile, kemudian dia nak hantar runner pergi pejabat tanah. Ini kita panggil sebagai kos-kos office dia lah. Yang tadi tu dia punya professional fee sebagai seorang lawyer, iaitu legal fee SPA tu. Yang ni kita panggil sebagai dia punya miscellaneous cost, dia masukkan dalam tu. Yang satu lagi tuan-tuan puan, kita fahamkan bila kita beli satu hartanah ni, kita kena bayar cukai. Nama cukai dia apa? Iaitu stamp duty. So kita kena bayar stamp duty yang pertama, iaitu stamp duty pindah milik. Jangan bimbang tuan-tuan puan, di dalam video lain saya dah sediakan penerangan bagaimana nak kira stamp duty tersebut. Dalam video ni kita nak fokuskan apakah tajuk-tajuk kos yang terlibat dalam nak membeli satu-satu hartanah. Okey? Beres? Okey, yang seterusnya adalah apa yang dinamakan sebagai, yelah tuan-tuan puan, tuan-tuan puan mampu tak beli rumah secara cash? Contohnya rumah tu RM300,000 kan. Kita ada RM300,000. Kedebuk kita letak atas depan lawyer tu kan. Kebanyakan orang bukan begitu kan. Ada duit sebanyak tu. So biasanya kita perlukan pinjaman. So bila kita perlukan pinjaman atau dalam Islamik kita sebut sebagai pembiayaan kan. So sudah tentu dia berkait rapat perjanjian kita dengan bank. So siapa yang mahir menyediakan perjanjian pembiayaan tersebut ataupun perjanjian pinjaman tersebut? So dekat sinilah kita kena lantik peguam, sama ada peguam yang sama atau peguam yang berbeza untuk menyediakan kita punya perjanjian pembiayaan. So dekat situ kena bayarlah dia punya fee. Okay, so itu dia menamakan sebagai legal fee loan agreement. So sama juga lawyer tersebut ada charge dia punya disbursement dan sama juga tuan-tuan puan duty ke atas loan agreement tersebut.
Okey. So seterusnya apa lagi kos, iaitu kita lihatkan sebagai bank dia nak bagi pinjaman, dia kena ada satu report yang menunjukkan nilai yang dia nak bagi pinjaman ni ikut pada market value yang sesuai. Contoh, kalau orang kata rumah tu 300,000, siapakah yang mengesahkan rumah tu 300,000? So bank akan melantik salah satu dia punya panel valuer, seorang jurunilai yang bertauliah menjadi salah satu panel bank tersebut. So dia yang akan menyediakan satu report yang dinamakan sebagai valuation report. So dia tak boleh lah main tanya orang kan. Kalau tanya ejen, betul ke rumah ni nilai 300,000? Alah, confirm lah tuan, saya tahulah kawasan ni. Oh tak mau. Dia nak satu independent party yang dinamakan sebagai valuer. Valuer itu yang akan mengeluarkan satu valuation report untuk mengesahkan nilai rumah tu adalah 300,000. Barulah bank rasa lega, puas hati yang loan dia bagi ni memang ikut dalam keadaan market value hartanah tersebut. Okey, beres, iaitu valuation report. Yang terakhir tuan-tuan puan, di dalam kos pembelian hartanah apa yang dinamakan sebagai bank risau. Apa-apa jadi kat kita kan, especially yang menyebabkan apa yang jadi kat kita tu yang disebabkan oleh kematian dan juga kecacatan kekal. So oleh kerana dua perkara ini menyebabkan kita dah tak boleh nak bayar loan kita. So bank mewajibkan kita, ada setengah bank mewajibkan lah, ada setengah bank dia bagi pilihan, iaitu sama ada kita boleh ambil dengan bank apa yang dinamakan sebagai MRTT, Mortgage Reduction Term Takaful. Okey, penerangan lebih lanjut tentang MRTT ni insya-Allah saya akan buat video lain supaya tuan-tuan boleh faham apa itu MRTT. Tapi sekadar dalam video ini saya nak terangkan pada tuan-tuan puan apa yang dinamakan sebagai insurans terhadap pinjaman kita. So kalau berlaku dua risiko ni, apa yang dinamakan sebagai kematian dan juga kecacatan kekal, maka bank akan minta insurance company takaful yang cover dia loan kita itu untuk bayar baki pinjaman pokok kita. So daripada situ insya-Allah nanti later bila bank dah dapat daripada takaful, membuatkan rumah tu jadi percuma, because why, loan dah settle. So rumah tu nanti akan diwarisi oleh kita punya pewaris, keluarga, hibah dan sebagainya. Itu dalam tajuk lain lah. So dengan itu tuan-tuan puan, so dapat kita fahamkan, itulah di antara tajuk apa yang dinamakan sebagai kos-kos yang terlibat dalam kita nak membeli satu-satu hartanah. So diharapkan video ini dapat membantu anda memahami, itulah dia kos-kos terlibat secara langsung bila kita berniat dan berimpian nak mendapatkan satu-satu hartanah itu. Diharapkan ia menjadi panduan yang baik dan membimbing membantu anda untuk membeli hartanah dengan baik. So tuan-tuan puan jangan lupa untuk subscribe channel saya iaitu Erman Taib. So insya-Allah ada banyak video-video yang saya akan kongsikan tentang hartanah, kewangan, perunding hartanah dan juga motivasi insya-Allah. So dengan itu tuan-tuan, terima kasih banyak kerana sudi untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.